Filem ini dibuka pada tahun 1974 dengan keluarga pembuat Archer Lilin nampaknya mempunyai sarapan biasa. Tidak lama kemudian, ayah masuk ke dalam bilik membawa anak kedua mereka, yang sedang berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cengkamannya. Ibu bapa, yang kini kita pelajari sangat kasar, terus mengikat kanak-kanak itu dengan ganas ke kerusi. Kami kemudian melangkau ke hari ini, kepada sekumpulan orang dewasa muda yang akan berlepas untuk perjalanan jalan mereka untuk menonton perlawanan sukan. Ada Charlie yang penuh semangat, Paige kawan yang suka meroyan, Wade teman lelaki pelindung, Nick yang merupakan kembar bad boy Charlie, Blanca si hitam token rakan yang berpacaran dengan Paige, dan Dalton si sial yang suka merakamkan rakan-rakannya. Kumpulan rakan-rakan berkumpul ke dalam dua kereta yang berbeza, dan berangkat dalam perjalanan mereka. Beberapa jam kemudian, Paige mencadangkan agar mereka berhenti di suatu tempat untuk bermalam dan berehat. Mereka memilih tempat terpencil di tengah-tengah hutan untuk mendirikan perkemahan. Tidak lama kemudian, tiupan angin bertiup ke arah mereka, dan kumpulan itu mula terhidu bau busuk yang datang dari hutan. Mereka memutuskan untuk menolaknya buat masa ini, dan terus berseronok dengan unggun api mereka. Sehingga ini berlaku, ketibaan truk itu menghentikan perayaan mereka dan kumpulan terus meminta pemandu untuk keluar dari kereta, tetapi pemandu tidak bertindak balas. Walaupun selepas Nick membaling botol itu, pemandu itu masih enggan keluar. Dan kemudian selepas beberapa saat, truk itu berlalu pergi. Kemudian pada malam itu apabila kumpulan itu tidur, sosok gaib mengambil kamera Dalton dan mula merakamnya. Bunyi halus membangunkan Charlie, yang segera pergi untuk menyiasat. Namun, dia tidak menemui apa-apa. Pada waktu pagi, Dalton tidak kelihatan untuk mencari kameranya. Kumpulan itu tidak mengendahkannya dan terus bersiap untuk meneruskan perjalanan mereka, tepat apabila mereka menyedari bahawa kereta Wade tidak akan dihidupkan kerana tali pinggang kipasnya telah diusik. Semasa kanak-kanak lelaki kekal di kamp, Charlie dan Paige berada di dalam hutan. Angin bertiup lagi, diikuti dengan bau busuk. Ingin tahu, Charlie memutuskan untuk menyiasat. Tetapi kemudian, rupa-rupanya, bau busuk itu datang dari parit yang penuh dengan pembunuhan jalan raya yang membusuk. Lebih teruk lagi, Charlie melihat tangan seseorang di hulu. Dia menjerit ketakutan manakala kanak-kanak lelaki bergegas ke dalam hutan untuk membantunya. Sebaik sahaja Charlie kembali ke tempat yang selamat, sebuah truk tiba dan berhenti di hadapan mereka. Pemandu itu terus membuang lebih banyak sisa haiwan ke dalam parit, sehingga Wade memanggilnya tentang tangan yang terjulur, jadi dia mula berjalan ke arahnya. Wade meminta lelaki itu tentang stesen minyak terdekat untuk membeli tali pinggang kipas baharu. Lelaki itu kemudian menawarkan untuk membawa Wade ke sana, dan Charlie yang merupakan teman wanitanya sememangnya mahu menyertainya. Bagaimanapun, kumpulan yang lain tidak mahu ketinggalan dalam perlawanan itu, jadi mereka memilih untuk meninggalkan kedua-duanya di tangan lelaki lakaran itu. Kumpulan itu berpecah, dan kami mengikut Charlie dan Wade ketika mereka dipandu ke bandar berdekatan bernama Ambrose. Tetapi pada satu ketika, Wade dan Charlie mula curiga. Lelaki aneh itu mengumumkan bahawa mereka hanya perlu memandu lebih jauh, tetapi Charlie dan Wade yang sudah diganggu olehnya berkeras untuk berjalan dari titik ini. Semasa ini berlaku, kumpulan yang lain mendapati diri mereka terperangkap dalam kesesakan lalu lintas dan sedar bahawa mereka tidak akan sampai ke permainan tepat pada masanya. Oleh itu, mereka memutuskan untuk berpatah balik. Kembali ke Wade dan Charlie, mereka berjalan di sepanjang jalan utama bandar Ambrose yang sunyi. Pada satu ketika, Charlie mendapat panggilan daripada Paige yang memberitahunya bahawa seluruh kumpulan itu sedang menuju semula ke tapak perkemahan mereka. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Pasangan itu berjaya ke stesen minyak tetapi mendapati tiada sesiapa di sana, jadi mereka memutuskan untuk berjalan lebih jauh, sehingga mereka terserempak dengan gereja bandar itu. Semasa mereka membuka pintu, mereka mendapati perkhidmatan pengebumian di sana. Tidak lama kemudian, seorang lelaki keluar dari gereja dan kami mengetahui bahawa dia kebetulan adalah gas bandar pemilik stesen. Namanya Bo dan dia menyuruh Wade dan Charlie menunggu di stesen minyak. Semasa dia selesai di gereja ketika mereka mengadakan pengebumian seseorang yang disayanginya. Untuk menghabiskan masa, pasangan itu memutuskan untuk melawat House of Wax di bandar itu. Mereka tetap masuk walaupun ada papan tanda yang menyatakan ia ditutup.
Kedua-duanya kemudian mula meneroka dan nampaknya kagum dengan fakta itu secara literal segala-galanya di sekeliling mereka diperbuat daripada lilin, termasuk dinding bangunan. Tetapi kemudian, Charlie mula panik, tetapi Wade menolak ketakutannya dan meyakinkannya bahawa tiada apa yang perlu takut dengan. Semasa Wade keluar untuk mencari sosok itu, Charlie memutuskan untuk meneroka bilik lain. Kerana Charlie ketakutan, mereka memutuskan untuk terus ke stesen minyak. Di sisi lain cerita, kumpulan yang lain telah kembali ke kem. Belaka yang mahu beberapa ketika bersendirian dengan teman wanitanya meminta Nick dan Dalton untuk mengambil kereta dan mengambil Charlie dan Wade. Kembali ke Charlie dan Wade, mereka sampai ke stesen minyak. Walau bagaimanapun, Wade tidak dapat mencari apa dia cari. Seolah-olah ada isyarat, Bo masuk dan memberitahu mereka bahawa dia menyimpan kipas yang tepat tali pinggang yang Wade cari di rumahnya. Mendengar ini, Wade dan Charlie tiada pilihan selain pergi bersamanya ke rumahnya untuk mendapatkan tali pinggang kipas. Dalam perjalanan ke sana, Bo memutuskan untuk memberitahu mereka cerita tentang House of Wax di bandar itu yang ternyata pernah menjadi perniagaan keluarga. Artis utama ialah Trudy, dan anaknya Vincent mengikut jejaknya. Suami Trudy, Dodge Sinkelai, pernah menjadi doktor di bandar besar sehingga dia dibatalkan lesennya kerana melakukan prosedur yang menyalahi undang-undang, jadi seluruh keluarga berpindah ke bandar kecil ini untuk memulakan semula dan membuka muzium lilin ini. Trudy kemudian meninggal dunia akibat kanser otak dan suaminya yang tidak boleh mengatasinya memutuskan untuk membunuh diri. Selain itu, mereka mempunyai dua anak lelaki yang akhirnya tinggal di rumah angkat. Sebaik sahaja mereka tiba, Wade meminta kebenaran untuk menggunakan bilik air manakala Charlie memutuskan untuk menunggu di dalam truk Bo sambil dia menawarkan untuk memberi mereka tumpangan semula selepas menggunakan bilik air. Wade memutuskan untuk meneroka bilik pelik di dalam rumah yang dipenuhi dengan perkara aneh, termasuk lesen perubatan seorang lelaki bernama Victor Sinkelai. Sementara itu di luar, Charlie memutuskan untuk keluar dari truk. Sambil dia melihat sekeliling, dia menyedari sesuatu, salah satu lampu truk itu rosak, bermakna ini adalah truk yang dia dan kawan-kawan dia nampak malam tadi. Menyedari mereka tidak selamat, dia bergegas membunyikan hon truk. Tiba-tiba, lampu di dalam rumah padam, dan pintu ditutup di belakang Wade. Pada ketika inilah sosok misteri muncul. Ants menggiris tumitnya dengan sepasang gunting, sebelum menyepitnya dan menjatuhkannya. Charlie yang panik di luar cuba menghubungi Paige untuk mendapatkan bantuan tetapi panggilannya tidak dijawab. Dia kemudian meluru masuk ke dalam truk dan mengunci dirinya di dalam, yang menyebabkan Bo marah. Menyedari penutupnya ditiup, Bo memecah masuk dan cuba menariknya keluar dengan paksa. Nasib baik, Charlie dapat melawan dengan mengalihkan batang gear. Charlie kemudian cuba untuk memandu tetapi mendapati truk itu tersekat. Untuk memburukkan lagi keadaan, dia melihat Bo berdiri di hadapan truk. Masih tidak kehabisan idea, Charlie melarikan diri dari belakang dan berlari menyelamatkan nyawanya. Semasa Charlie berlari, Wade yang hampir tidak sedarkan diri telah diseret dan dibaringkan di atas meja. Pemahat lilin yang bernama Vincent Sinkelai terus menyuntiknya dengan ubat lumpuh, sebelum menjahitnya dan menyediakannya untuk menjadi karya seni seterusnya. Charlie akhirnya berjaya kembali ke jalan utama apabila semua lampu tiba-tiba menyala seolah-olah mereka ditetapkan secara automatik untuk berbuat demikian. Dia kemudian memutuskan untuk berlari ke dalam gereja dengan harapan mendapatkan bantuan tetapi mendapati semua orang tidak bergerak. Bukan itu sahaja, ternyata semua bunyi di gereja datang daripada pemain audio tunggal yang diletakkan di dalam bilik. Dia kemudian menyemak buku doa dan kami mengetahui bahawa mayat yang terbaring di dalamnya tiada selain Trudy Sinkelai, aka ibu Vincent Sinkelai. Seperti setiap patung lilin lain di dalam bilik, badannya telah dipelihara dengan teliti dengan lilin. Charlie kemudian mendengar tapak kaki menghampiri gereja dan pergi bersembunyi. Bo memasuki bilik tidak lama kemudian dan merujuk kepada mayat di dalam keranda sebagai mamanya. Dia mula mencari Charlie dan hampir berpusing untuk pergi, tetapi kemudian Charlie terlepas daripada genggamannya dan kembali keluar, tetapi kali ini dia berjaya menahannya. Dia meminta bantuan tetapi tiada siapa yang datang membantunya. Tetapi mungkin masih ada harapan kerana Nick dan Dalton akhirnya tiba. Mereka melangkah keluar dari kereta kerana kereta mereka tidak dapat melepasi laluan berbatu itu. Bo membawa Charlie ke ruang bawah tanah stesen minyak dan mengikatnya pada kerusi.
Charlie perasan warna merah luka di sekeliling pergelangan tangannya, menandakan kepada kami penonton bahawa Bo ialah kanak-kanak yang diikat ke kerusi pada permulaan filem. Bo kemudian terganggu apabila Nick dan Dalton datang ketuk atas. Dia memegang pisau di kerongkongnya dan mengancamnya untuk tidak berkata apa-apa. Kedua-duanya kemudian memutuskan untuk berpisah untuk mencari Wade dan Charlie. Sementara itu, Bo memutuskan untuk meletakkan gam super pada bibir Charlie untuk mengelakkannya daripada menjerit meminta tolong. Apabila Bo akhirnya pergi, dia cuba mencari jalan untuk membebaskan diri. Betul-betul di bawah mereka, Charlie yang terdengar suara abangnya mula cuba menjerit meminta tolong manakala Bo berpura-pura tidak tahu apa-apa. Charlie akhirnya melepaskan diri dari kerusi dan cuba memasukkan jarinya ke dalam lubang dengan harapan abangnya akan melihatnya. Namun, Bo memotong jarinya untuk mendiamkan dirinya. Bo kemudian menawarkan untuk membantu Nick mencari rakannya, manakala Charlie bergelut untuk merobek gam super dari bibirnya. Nick masuk ke dalam stesen minyak dan menahan Bo keluar sebelum berlari ke bawah untuk menyelamatkan adik kembarnya. Di seberang bandar, Dalton masuk ke dalam muzium lilin dan mendapati Wade sedang duduk di tepi piano. Dalton cuba mengelupas lilin itu tetapi akhirnya mengoyakkan kulitnya. Walaupun Wade sedang menangis dan jelas dalam kesakitan, Dalton yang nampaknya seorang yang bodoh terus mengelupas kulitnya. Kemudian secara tiba-tiba, Vincent menyelinap di belakangnya dan mula mengejarnya. Vincent berjaya menyudutnya, menamatkannya dengan memenggal kepalanya. Kembali kepada Nick dan Charlie, mereka menyedari bahawa Bo akhirnya memutuskan untuk pergi dan bergegas kembali ke tingkat atas. Nick cuba menghubungi polis di talian tetap tetapi menyedarinya tiada telefon akan berfungsi dalam filem jenis ini. Mereka juga tidak boleh mendapatkan bantuan daripada penduduk bandar kerana. Tetapi kemudian Charlie teringat sesuatu, apabila Bo menangkapnya, ada seorang wanita tua yang membuka tirainya tetapi memutuskan untuk menutupnya semula. Adik-beradik memutuskan untuk menuju ke rumah wanita tua itu. Ternyata, wanita tua itu juga telah berubah menjadi patung lilin. Kembali ke kem, Paige cuba untuk tidur apabila perkara ini berlaku. Paige jatuh ke tanah dan melihat Blake mati dengan pisau di kerongkongnya. Dia bangun semula dan berlari ke dalam hutan, di mana dia menemui sebuah bangunan rawak dan bersembunyi di dalam. Lampu tiba-tiba menyala, dan Paige mempersenjatai dirinya dengan balok gam. Malangnya, Vincent menyedari keberadaannya, jadi dia bersembunyi di dalam kereta. Sekarang Vincent tidak berjaga-jaga, dia menggunakan peluang itu untuk mencuba dan melarikan diri sekali lagi, tetapi kali ini dia tidak begitu bernasib baik. Kembali ke bandar, Nick memutuskan untuk memecahkan kaca kedai barangan memburu untuk mempersenjatai dirinya. Namun, mereka masuk ke dalam pawagam dan menyamar sebagai ahli penonton semasa Bo mencari mereka. Bo ditembak tetapi masih mengejar mereka, dan kali ini orang baik mendapat kelebihan. Selepas tidak menemui peluru dalam senapang patah, mereka kembali ke rumah Bo di mana Charlie kali terakhir melihat Wade. Mereka kemudian masuk ke dalam dan mencari sekeliling. Charlie kemudian mencari laci yang mengandungi artikel akhbar pakar bedah melakukan pembedahan kontroversi ke atas kembar siam yang kami hanya boleh menganggap Vincent dan Bo. Entah bagaimana, Bo masih hidup. Dia mula mengeluarkan anak panah yang bersarang di badannya. Vincent tiba tidak lama kemudian dan kami mendapat tahu bahawa wajahnya yang cacat ditutupi lilin. Nampaknya, Bo yang manipulatif dan pembuli telah menggalakkan Vincent menjadikan penduduk bandar menjadi patung lilin untuk mengekalkan warisan keluarga mereka. Sementara itu, Charlie dan Nick berjaya melepasi mereka dan masuk ke ruang bawah tanah. Tanpa mereka sedari, Swiss menogol lampu di bahagian lain di bandar. Bo dan Vincent mengambil perhatian perkara ini di tingkat atas. Kembar itu kemudiannya meneroka terowong, dan mendapati diri mereka di stesen kerja Vincent, di mana mereka melihat Dalton. Malangnya mereka tidak mempunyai banyak masa untuk memproses kesedihan mereka kerana Vincent muncul. Si kembar cuba melawannya, secara tidak sengaja menyalakan dapur peleburan lilin yang besar dalam proses itu. Nick menuangkan satu periuk lilin untuk menghalang Vincent daripada mengejar mereka, dan si kembar melakukannya perjalanan mereka ke tingkat atas ke muzium lilin, di mana mereka sekali lagi bersemuka dengan Bo. Bo masih sangat kuat atas sebab tertentu, walaupun pada hakikatnya dia benar-benar terkena tembakan anak panah tidak sampai sejam yang lalu.
Dia melawan Nick sehingga Nick ditikam paha, dan kemudian melawan Charlie, yang memukulnya hingga mati dengan kayu baseball. Vincent tiba di tempat kejadian, dan berasa marah apabila mendapati abangnya mati. Dia terus pergi selepas Charlie semasa Muzium Lilin mula cair, terima kasih kepada ruang bawah tanah yang terbakar. Vincent menemui Charlie, dan bergerak untuk menyerangnya, tepat apabila Nick tiba dan menanganinya ke katil. Vincent berjaya menjepit Nick sehingga Charlie mengeluarkan pisau yang tersangkut di paha abangnya, dan menggunakannya untuk menikam Vincent. Dengan kekuatan yang masih ada, kembar itu menggali melalui dinding, dan akhirnya berjalan keluar bangunan lebok itu. Pada adegan seterusnya, bandar yang dahulunya sunyi sibuk dengan penyiasat polis dan kaki tangan EMT. Nick dan Charlie sedang berehat di dalam ambulans apabila Sheriff menghampiri mereka. Polis menjelaskan kepada mereka bahawa bandar itu telah ditinggalkan sejak 10 tahun lalu, tetapi nampaknya saudara-saudara telah menarik orang keluar dari antara negeri dan mengubah mereka menjadi patung lilin. Sama seperti kembar itu dihalau dari bandar, Sheriff dimaklumkan bahawa keluarga Sinclair tidak mempunyai 2 anak lelaki. Mereka mempunyai 3. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.